Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini untuk Najib Tun Razak bosku yang amat mendukacitakan seluruh UMNO. Dengan pendedahan ini, maka bolehlah kata nasib Najib di hujung tanduk. Sudah dapat pengampunan 50% diskaun, rupa-rupanya bukan makin senang Najib, tapi makin susah pula dengan pendedahan terkini di mahkamah ini. Nak kata apa lagi? Jolo adalah proksi Najib. Kata saksi 1MDB yang tampil menjadi saksi dalam perbicaraan Najib. Ulang sekali lagi. Mudah faham. Nak kata apa lagi kata saksi ini? Jolo adalah proksi Najib, kata saksi 1MDB. Kalau Anda masih ingat lagi, dulu pernah Najib menafikan mengenali Jolo. Dulu Najib pernah menafikan pernah berjumpa Jolo. Tapi di dalam pendedahan terkini saksi ini, nampaknya Najib bukan saja mengenali Jolo, bahkan turut dikatakan adalah proksi Najib. Jolo ialah proksi Najib dan bukan saja tidak mengenali, bahkan selalu jumpa pula rupanya. Ini ceritanya. Tindakan Low Taek Jo atau Jolo dalam 1MDB membuatkan dia dilihat seperti proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu, Jasmine Lu Ai Xuan. Jasmine berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.27 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Jasmine Lu yang dahulunya individu yang dekat dengan Jolo memberi keterangan berhubung penglibatan ahli perniagaan itu dalam keputusan keuangan 1MDB. Jolo sentiasa gunakan pengaruhnya sebagai individu yang dekat dengan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Najib. Kebanyakan tindakannya untuk membuatkan kami melihatnya sebagai proksi Perdana Menteri yang juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Kebanyakan perkara utama yang memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dibincangkan dulu dengan Jolo. Perlu dibincangkan dulu dengan Jolo sebelum ia dibawa kepada Najib, kata Lo. Saksi pendakwaan ke-50 itu menyifatkan gaya pengurusan 1MDB sebagai pendekatan atas ke bawah. Dengan anggota pengurusan perlu mendapatkan tanda tangan Najib untuk dokumen berkenaan pelaburan dan kewangan. Lo berpandangan ia ekoran perkara 117 memorandum dan artikel pertubuhan 1MDB yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan untuk projek penting dan utama yang memberi kesan keuangan kepada kerajaan. Ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada masa itu, serta mengetuai Menteri Keuangan diperbadankan MKD yang merupakan pemilik penuh 1MDB, katanya. Katanya lagi, dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu akan menyediakan Special Right Redeemable Preference SSRP secara bertulis dan dokumen itu akan diserahkan kepada Jolo untuk mendapatkan tanda tangan Najib. Bagaimanapun dia mengakui tidak tahu bagaimana Jolo mendapatkan tanda tangan bekas Perdana Menteri itu. Lo juga memberitahu yang bekas CEO 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi menawarkannya untuk menyertai 1MDB sebagai penasihat undang-undang pada Mei 2011, meninggalkan kerjanya di UBG Group yang bergaji RM45,000
sebulan. Wah, besarnya gaji Jasmine Low yang pernah bekerja di UBG Group dengan 45.000 sebulan ini. Dia berkata, Jolo yang juga menjadi pengarah UBG Group berkata, yang dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB. Lo bekerja dengan UBG Group sejak 1 Januari 2009 hingga April 2011. Menurut keterangannya, dia pernah bekerja sebagai sekutu di firma Guaman Zen & Co. pada 2004 hingga 2008 sebelum dibawa Jolo untuk menyertai UBG Group. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Square bersambung esok. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan RM 2.27 bilion dana 1MDB. Sumber daripada Malaysia Kini dipetik daripada sabudin.com. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka bertanya, pecah tembelang lagi bosku Najib. Bosku kata dia tak pernah kenal Jolo, tak pernah jumpa si gemuk itu. Penyokong buta bosku cukup-cukuplah. Lupakan sahajalah bosku. Tak usah dok tegak benang basah. Rakyat dah mual, kata Enemos di ruangan komen. Enemos lagi kata jom solidariti untuk pembebasan Datuk Seri Najib. Katanya bagi mat pun pulun sakan masa PRK pelangai. Katanya. Bagaimanapun, dia mengakui tidak tahu bagaimana Jolo mendapat tanda tangan bekas Perdana Menteri itu. Poin untuk menuduh Jolo sendiri yang tanda tangan dokumen, orang kena tuduh akan cuba menafikan. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan pendedahan yang luar biasa ini membawa kepada pendedahan yang lebih menarik lagi dalam 1MDB? Dan tentunya dengan apa yang dinyatakan ini, nak kata apa lagi, Jolo adalah proksi Najib, kata saksi 1MDB. Nasib Najib sekarang ini sah berada di hujung tanduk. Banyak bukti, banyak saksi yang membawa pendedahan yang mengejutkan kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.